Allah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, alhamdulillah, kita telah pun memperbincangkan sedikit daripada tajuk hukum hakam masbuk yang kedua. Kita berbincang sedikit itu, iaitu apa dia hukum hakam masbuk yang kedua, iaitu masbuk yang mendapati imam ketika imam sedang rukuk. Kita sebut apa dia? Seorang masbuk, dia salat, dia nak masuk salat berjamaah, maka dia dapati imam sedang rukuk, kan? Maka pada ketika itu, apakah yang perlu dilakukan oleh masbuk itu? Maka kata ulama, kalaulah sekiranya kita baru sampai dalam jamaah dan kita dapati imam sedang rukuk, maka kita terus berdiri tegak bagi yang mampu, kemudian niat beserta takbir, lepas sempurna takbir terus rukuk, kan? Tak perlu lagi kita baca surah Al-Fatihah, kerana makmum dalam kategori inilah, kata ulama, barulah Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Tetapi tambahan, kan kita sebut, sekiranya awal tadi dia terus rukuk dengan tanpa baca Fatihah, tak mengapa. Selepas daripada itu, sempurna rakaat yang tadi, dia bangkit kepada rakaat yang seterusnya, masbuk ini berkewajipan menghabiskan bacaan Fatihahnya itu tadi. Masuk rakaat kedua lah, kan? Rakaat kedua bagi diri dia, mungkin bagi imam dah kedua ke ketiga ke, kan? Dia wajib dia baca Fatihah. Begitu juga rakaat seterusnya. Hanya senya yang tak wajib pada awal rakaat tadi kerana imam telah rukuk. Dan kata ulama, sama juga hal keadaannya kalaulah masbuk itu mendapati imam masih tengah berdiri. Apabila dia sempurna huruf takbiratul ihram, maka imam pun rukuk. Elok dia Allahu Akbar, imam pun rukuk. Maka kata ulama, dia pun sama, tak berkewajipan menghabiskan dan membaca Fatihah. Terus dia rukuk bersama imam. Bagaimana Fatihah dia? Tetap juga sama dengan masalah tadi. Fatihahnya itu juga ditanggung oleh imamnya. Maka bila Fatihahnya ditanggung oleh imam, hanya senya pada rakaat itu sahaja. Rakaat selepas itu, maka kata ulama, dia berkewajipan menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Boleh faham? Dan kita sebut apa dia perbuatan yang paling afdal yang dilakukan oleh makmum kategori tadi ini. Apa dia? Dia sebut Allahu Akbar dan mengangkat tangan itu 2 kali, paling afdal, kan? Macam mana? Usalli fardal, contoh maghrib tadi, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, baru dia rukuk. Yang pertama tu dipanggil apa? Angkat Allahu Akbar. Angkat tangan sunat lah. Sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nama dia apa? Takbir apa?
takbiratul ihram. Yang kedua, Allahu akbar. Angkat dan sebut Allahu akbar, dua-dua sunat. Yang tu dipanggil takbir apa? Takbiratul intiqal. Dalam kitab sebut takbiratul intiqal, iaitu takbir perubahan rukun, iaitu takbir nak rukuk. Kalau mufrad dia, kalau kita nak kata takbiratul intiqal, dia menunjukkan takbir satulah. Tapi kalau dia kata takbiratul intiqalat, ni jamak. Mana kata tak kira lah rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, kan? Duduk antara dua sujud ke sujud yang kedua, apa jua bentuk takbir perubahan rukun, maka dinamakan takbiratul intiqalat. Itu jamak dia. Kalau belajar bahasa Arab lah. Baik. Maka kita sebut lagi apa dia, makmum begini boleh dihitung dapat rakaat dengan apa kita sebut pada pertemuan lepas, iaitu tama'ninah. Jadi dua syarat saya sebut pada pertemuan lepas. Syarat nak bagi diri makmum itu nak dapat rakaat bersama-sama imam ada 4. Syarat nak dapat rakaat dengan imam mesti ada 4 syarat. Apa dia? Pertama, mesti rukuk bersama-sama imam. Rukuk dengan imam. Dia dah rukuk dengan imam, betul? Tapi dia kena tambah yang kedua, tama'ninah. Kita bincang dua, kan kita kata lagi dua kita boleh bincang, tuan. Jadi dua kita kata rukuk bersama-sama imam, maknanya kata imam rukuk, dia rukuk dan dia dapat bersama dengan imam. Dalam rukuk tersebut, kalau pertemuan, maka tak berlakulah rukuk bersama-sama imam. Pertembungan, contoh imam tengah rukuk, dia baru nak rukuk, imam i'tidal, itu dihitung rukuk bersama-sama imam ke? Tidak, itu hanya dihitung pertembungan saja, belum dihitung rukuk bersama-sama imam. Jadi syarat pertama kita sebut pada pertemuan lepas, syarat nak dapat rakaat mesti rukuk bersama-sama imam. Yang kedua, tama'ninah. Baik. Maka di sini tuan-tuan, syarat yang saya sebut 4 syarat ini diguna pakai bagi siapa? Bagi makmum yang mana dia tidak dibenarkan terlewat. Mana kata dia bukan uzur. Makmum yang uzur yang kita sebut, ingat tak pada awal dahulu pada kategori pertama, makmum yang kategori uzur ni dia dibenarkan terlewat dengan 3 rukun panjang yang dimaksudkan. Jadi makmum yang uzur ni, kata ulama, yang dibenarkan terlewat dengan uzur ni, maka dia tak termasuk kategori 4 syarat tadi tu. Hanya senya yang termasuk dalam 4 syarat untuk makmum itu dapat rakaat adalah makmum yang tak uzur. Maknanya kata kalau dia lambat, dia tak dapat rakaat. Betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak sambung halaman 72. Muka surat 72, perenggan yang kedua. Halaman 72, perenggan yang kedua, bermula daripada kata kembali. Ayat yang kita nak baca ni tuan-tuan, ini ada hubung kait dengan persoalan yang sebelum ni tanya. Ustaz, kita dapati ada orang bila nampak imam tengah rukuk, dia sekali takbir je. Adakah sah atau tidak salatnya itu? Kan? Dia takbir, dia sekali je takbir. Adakah sah atau tidak? Maka sebelum saya bincang masalah tersebut, tuan-tuan kena faham, ada 4 rukun fi'li, rukun perbuatan yang mesti disertakan dengan tama'ninah. 4 rukun je. Apa dia? Rukuk. Ketika dia rukuk, dia wajib tama'ninah. I'tidal. Ketika dia i'tidal, dia wajib tama'ninah. Sujud. Ketika dia sujud, dia wajib tama'ninah. Duduk antara 2 sujud, ketika duduk antara 2 sujud, dia wajib tama'ninah. Sujud yang kedua itu termasuk yang ketiga lah, sujud lah. Istilah sujud tak kiralah sujud pertama atau sujud yang kedua. Saya jelaskan dahulu. 4 rukun ini wajib tama'ninah. Mesti tama'ninah.
Tamak ninah ni makna kata apa? Berhenti seketika. Berarti apa dia? Bila dia berdiri Allahu Akbar, terus dia rukuk tanpa tamak ninah, sah atau tidak? Sah. Kerana berdiri tidak ada termasuk dalam perlunya tamak ninah. Boleh faham tak tu? Yang mesti dengan tamak ninah itu apa? Ketika dia rukuk. Apa lagi yang kedua? Ketika dia i'tidal. Apa lagi? Ketika dia sujud. Apa lagi? Ketika dia duduk antara dua sujud. Ini kena tamak ninah. Ramai yang terlepas pandang. Rukun salat yang perlu disertakan tamak ninah, disangkanya semua rukun kena tamak ninah, dia kata. Sedangkan di dalam kitab fiqh menyatakan, juga disebut dalam kitab Bughiyatul Tullab yang saya banyak bincang dalam pengajian pondok saya kata tamak ninah ini hanya berlaku pada 4 rukun sahaja. Kalau berdiri tidak tamak ninah, sah atau tidak? Nampak? Tuan-tuan dah jawab dah. Jadi boleh faham kat situ Kerana apa orang kata kalau berdiri dia kena tamak ninah? Sebab dia tak tengok dan tak semak balik kitab-kitab yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i yang masyhur, yang diguna pakai di Nusantara ni, tuan-tuan. Kita jangan bincang kitab Arab lah. Kalau kitab Arab pun kadang-kadang kita tak faham lah. Nak baca kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, Mughniyul Muhtaj, itu kitab yang martabatnya tinggi-tinggi lah. Nak ambil yang bawah dasar pun kita susah lagi. Kan? Kalau nak baca kitab Al-Um, lagi jauh sekali. Kitab Imam Syafi'i, kerana disebutkan oleh anak murid Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani, mengatakan bahawasanya kitab Imam Syafi'i yang bernama Al-Um, kitabnya bahasanya tinggi, tuan-tuan. Yang hanya yang faham tu hanya anak murid dia sendiri je. Sebab tu dia buat Mukhtasar Al-Muzani, syarah kepada kitab Al-Um. Sebab tu kita jadi orang jangan cerdik pergi baca kitab Al-Um. Sebab dia kata nak kata hebat. Tak. Saya tak kata salah. Bagi orang awam, kalau nak belajar, ambil peringkat dulu daripada bawah. Ambil daripada bawah. Saya tanya, tuan-tuan belajar kitab Sahih Al-Bukhari, boleh faham terus ke belajar Sahih Al-Bukhari je? Tak boleh. Sebab tu kena cari syarah dia, baru kita boleh faham. Imam Asy-Syafi'i dia menyatakan dalam kitabnya, kalau kita tengok dalam kitab Al-Um, tak banyak pun disebut kat situ. Tetapi apabila disyarahkan oleh anak muridnya, datang lagi syarah, maka pada ketika itu baru kita faham betapa luasnya ilmu daripada kitab Al-Um. Yang hanya kita faham kitab tu pada atas. Ini sama dengan orang apabila ditanya kenapa dia buat begini, sebab dia kata hadis begini. Kita kata betul Nabi sebut begitu, disandarkan kepada Nabi SAW. Perantaranya siapa? Kita jumpa Nabi terus ke? Tak. Pasti melalui wasilah para ulama, baru kita boleh faham hadis tersebut. Begitu juga kita nak faham kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, maka kita kena ikut prosedur dia lah, step by step. Cakap kan, satu persatu, baru kita boleh faham. Ini kita pandai bahasa Arab, pandai baca kitab Arab sikit, terus lompat Al-Um, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan. Itu jadi sampai kita bila baca kitab tersebut, mula kita menyalahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini adab kita dah dihitung rosak, adab kita terhadap alim ulama. Kita duk sebut al-ulama'u warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, tapi kita sendiri tak hormat akan para ulama itu sendiri. Jadi perlu berhati-hati. Jadi saya sebut sebelum kita bincang perenggan yang kedua ni, perlu kita faham tamak ninah ini hanya berlaku pada 4 rukun, iaitu rukuk, i'tidal, 2 sujud dan duduk antara 2 sujud. Berdiri ada tak disebut tamak ninah? Tidak ada. Hanya berdiri ini, kita berdiri telah tegak, maka boleh kita rukuk.
Sebab tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh rukuk. Ataupun ada orang yang kita lihat bila sampai Allah, dia dah berdiri tegak, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu maghribi thalatha raka'atin adaan ma'mum lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dia terus rukuk. Kita kata, tak sah solat dia ni. Saya kata, buktikan tak sah. Dia kata sekali takbir. Sekali takbir bukan boleh kita buktikan tak sah. Kerana sekali takbir, takbiratul ihram. Takbir yang kedua tu rukun ke sunat. Sudah. Dah tak boleh nak buktikan pula. Boleh faham tak? Baik, ini kita nak bincang. Boleh faham? Takbir satu rukun. Ada rukun diselesaikan. Tapi maknanya kalau dia takbir terus rukuk, dia tak menyelesaikan satu rukun terus pergi ke rukuk. Baik, menyempurnakan rukun takbir itu adalah dengan sebut Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Kerana uruf takbiratul ihram itu sempurna sebut Allahu Akbar. Bayangkan kalau dia dah Allahu Akbar, dia dah sempurna dah, kemudian dia terus rukuk, maka sempurna tak takbiratul ihram dia? Ya, nanti kita sebut syarat dia. Dia nak takbir terus rukuk, maka dia kena sempurnakan uruf takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri. Katalah bagaimana dia tak nak angkat tangan sekalipun pada dua-dua tempat, walaupun saya sebut afdalnya apa, 2 kali angkat takbir dan 2 kali sebut Allahu Akbar, tapi dia tak nak buat. Dia datang-datang, dia berdiri Allahu Akbar, dia terus rukuk. Dia sebut Allahu Akbar, dia terus rukuk. Sempurna tak uruf takbiratul ihram dia? Sempurna dah. Boleh faham jadi ada masalah tak? Tak ada masalah. Yang bermasalah apa? Kita yang tak faham. Ulama dah sebut. Baik, kita kembali balik. Kembali semula kepada kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu'. Disambung balik pada yang sebelum ni kita baca. Dia kata apa? Iaitu kalau dalam kedua-dua keadaan tadi. Apa keadaan tadi? Keadaan pertama, dia nampak imam tengah rukuk, dia takbir, dia terus rukuk. Keadaan yang kedua, dia nampak imam tengah berdiri, dia takbir, imam rukuk, maka dia terus rukuk. 2 keadaan ni kan? Maka dia kata Imam An-Nawawi, kalau dalam kedua-dua keadaan tadi, masbuk itu hanya mengucapkan sekali takbir saja. Dia ucap Allahu Akbar sekali je. Dia tak ucap 2 kali. Jadi perlu faham, bila kata pengarang kitab mengucapkan, bererti itu rukun qauli ke fi'li ke qalbi? Qauli ke qalbi ke fi'li? Qauli. Mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, rukun bacaan. Perlu kita fahami betul-betul. Sebab tu tuan-tuan, kita solat kadang-kadang kita tak tahu mana rukun, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat, mana perkara yang membatalkan solat, mana perkara yang makruh dalam solat, sehingga kita langgar dan kita sangka perkara sunat itu rukun. Contohnya apa? Nak rukuk sebut Allahu Akbar itu sunat, tapi disangkanya rukun. Ini yang menjadikan salah faham kita. Apakah mudaratnya? Jadi rosak ilmu dan jatuh dosa sebab bercakap dengan tanpa ilmu. Boleh faham Jadi kita tahu rukun Allahu Akbar itu rukun bacaan. Maka sebut Allahu Akbar dengan cara yang sempurna, baru rukuk. Dia kena sebut, kalau dia mampu dalam keadaan berdiri, boleh berdiri tegak, dia kena sempurnakan diri dan sebut Allahu Akbar secara sempurna ketika dia berdiri, dan baru dia boleh rukuk. Boleh faham? Baik, maka sekali takbir, kata ulama, apakah sah atau tidak salatnya itu? Dia kata dia mengucapkan sekali takbir sahaja dan ianya dilakukan sepenuhnya ketika ia berdiri tegak. Faham tak? Jangan disebut Allahu Akbar sekali sebut tu dalam keadaan dia dah bergerak kepada rukuk. Yang ni tak sah. Boleh faham yang tadi kata Tuan Imam tu macam mana? Ia
Sebab tu saya sebut akan sah salatnya kalau dia dah sempurna sebut Allahu Akbar ketika dia berdiri. Dia berdiri Allahu Akbar, dia rukuk. Sah atau tidak? Sah salat dia. Tapi kalau dia sebut Allah, terus dia gerak sambil dia sebut, sekali takbir yang disebut, yang diucapkan tu sambil dia bergerak kepada rukuk, ini tak sah. Sepakat ulama kata tidak sah. Sebabnya sebab belum sempurna uruf takbiratul ihram tadi, dia telah mula bergerak kepada rukuk. Boleh faham? Nanti saya akan tunjukkan perbuatannya. Kita baca dulu. Saya tahu mungkin ada yang cuba duk bayang macam mana keadaan dia ni. Mungkin tak pernah nampak keadaan ni. Tak apa. Jadi kita faham apa dia? Mengucapkan Allahu Akbar ketika dia dah sempurna berdiri tegak. Dia ucap sekali je Allahu Akbar ketika dia sempurna berdiri tegak. Maka kata Imam Nawawi, masalah ini kena kembalikan kepada 4 masalah. Pertama, dia kata kalaulah sekali dia ucap takbir dalam keadaan dia berdiri tegak tadi, yang takbir sekali itu dia niatkan sebagai takbiratul ihram, sah salat dia, tak jadi masalah. Yang kedua, kalaulah dia niatkan yang dia ucap sekali takbir ketika dia berdiri tegak tadi dengan diniat apa? Dia niat takbir untuk rukuk, iaitu takbiratul intiqal, tak sah kata ulama, kata Imam Nawawi tak sah. Kerana tak sempurna takbiratul ihram dan tak dihitung dia dah lakukan takbiratul ihram. Sedangkan takbiratul ihram itu hukumnya adalah rukun solat dan wajib. Kenapa dia niat takbir rukuk, iaitu takbiratul intiqal yang dihukumkan sunat sahaja. Jelas? Yang ketiga, apa dia? Kalau dia niatkan sekali yang diucap takbir tadi ketika dia berdiri tegak, dia niat takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Dua-dua dia niat sekali. Dia ucap sekali, dia niat 2 kali. Ucap sekali takbir dengan niat 2 perkara, iaitu takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Takbir rukuk lah. Kata ulama, yang ketiga pun tak sah juga. Yang keempat, apa dia? Dia ucap takbir sekali dalam keadaan dia berdiri tegak, tapi dia tak niat mana-mana takbir. Ini pun tak sah. Jelas? Hanya senya yang sah tadi yang pertama. Baik, bagaimanakah contoh pergerakan tersebut? Baik, saya akan buat. Boleh? Saya tunjukkan contoh. Tuan-tuan tolong ambil perhatian tuan-tuan, tengok. Saya tak nak nanti berlakunya salah faham atau sebagainya. Baik. Sampai sini. Saya tunjuk di sini je. Baik. Tadi Imam Nawawi sebut apa? Seorang masbuk yang mana dia ucapkan Allahu Akbar itu sekali ucap sahaja ketika dia berdiri tegak. Faham? Ucap sekali ketika berdiri tegak. Maka dia kata, kalau dia ucap sebelum sempurna ataupun belum habis dia ucap Allahu Akbar, dia dah mula bergerak, yang ni dah masalah ni selesai. Memang tak sah. Baik, jadi macam mana? Kita tengok, dia datang mungkin ini iman dah rukuk ni kan, maka dia sampai usalli fadhal maghribi salasa raka'atin adaan ma'mum lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dia tak angkat tangan pun, dia hanya ucap saja Allahu Akbar, terus rukuk. Kalau kategori pertama tadi dia niatkan dengan apa? Dengan niat takbiratul ihram, sah. Ataupun dia boleh buat begini juga, usalli fadhal maghribi salasa raka'atin adaan ma'mum lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ingat, dia angkat. Memang pergerakan tu belum sempurna, betul? Tapi sebutan Allahu Akbar dah sempurna. Pergerakan belum sempurna bukan berarti tidak sah takbiratul ihramnya. Jangan silap. Ramai yang tanya kepada saya, adakah sah atau tidak Allahu Akbar selagi mana belum sempurna pergerakan? Belum sempurna pergerakan bukan berarti tak sah, kerana pergerakan mengangkat tangan itu hanya sunat sahaja.
Yang wajib itu sebut Allahu Akbar. Katalah dia sampai-sampai keadaan begini dia buat. Usalli fadal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kan? Dia buat begitu. Dia sebut sekali ya. Allahu Akbar. Perhatikan betul-betul. Macam mana sebut? Tengok Usalli fadal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar dah habis sebut belum? Dah. Tapi pergerakan dah habis belum? Belum. Maka dia pun turun terus rukuk. Ini sah atau tidak? Hanya sah salat dia. Kenapa? Huruf takbiratul ihram dah sempurna. Apa dia sempurnanya huruf takbiratul ihram? Adalah bila dia sempurna sebut Allahu Akbar. Boleh faham? Jadi keadaan pertama dia tak angkat terus. Dia sebut je Allahu Akbar, dia terus rukuk. Keadaan yang kedua dia angkat juga tapi belum sempurna gerak, dia dah sebut Allahu Akbar sempurna, maka dia terus, maka turun tangan itu pun dia terus rukuk. Sah atau tidak? Sah. Sekiranya dua-dua keadaan tadi yang dia buat sekali takbir, dia niat takbiratul ihram. Tapi kalau dia niat takbiratul intiqal, sah tak? Tak sah. Kalau dia niat takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, sah tak? Tak sah juga. Kalau tak niat apa-apa, sah tak? Tak sah juga. Tiga keadaan yang belakang tak sah. Satu keadaan yang pertama itu sah. Sebab tu ramai yang duk tanya saya baru-baru ni. Dia tengok orang yang bermazhab Hanafi, bila tengok imam tengah rukuk sekali takbir, tuan-tuan. Jadi dia mazhab Syafi'i kan, dia tahulah memang. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun kata sah, cuma dia tak faham dan dia tak memahami. Dia ingat tak sah. Dalam mazhab Syafi'i pun kita katakan adalah sah solatnya itu tadi. Boleh dapat? Faham tak? Saya dah buat Khalas, selesai. Baik, kita sambung. Sambung lagi. Jadi dua syarat nak dapat rakaat kita dah sebut. Pertama, rukuk bersama-sama imam. Kedua, tamakninah ketika rukuk bersama imam. Kita sambung lagi. Al-Imam Asy-Syairazi. Siapa Imam Asy-Syairazi? Imam Asy-Syairazi ni adalah merupakan ulama yang hidup sebelum Imam Nawawi. Ataslah martabat daripada Imam Nawawi. Yang mana Imam Asy-Syairazi ni dia mengarang kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab adalah kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syairazi, dan kitab ini merupakan kitab yang Imam Nawawi rujuk untuk syarah kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi nak tulis kitab Al-Majmu', maka Imam Nawawi punya sumber daripada kitab Al-Muhadzab, baru dia syarah. Baru dapatlah hasilnya kitab Al-Majmu'. Jadi disebut juga dalam kitab Al-Majmu' pada juzuk yang keempat halaman 111 perkara yang sama. Dikata, apa kata Imam Asy-Syairazi? Sekiranya masbuk hanya dapat bersama imam sekadar had rakaat yang diharuskan. Rukuk bersama-sama imam dah selesai. Tamakninah dah selesai. Masuk syarat ketiga. Apa dia maksud had rukuk yang dikira? Tiga syarat dah dapat dah. Apa dia? Syarat pertama nak dapat rakaat bersama-sama imam bagi makmum yang tak uzur. Apa dia? Rukuk bersama-sama imam. Kedua, tamakninah. Ketiga, had rukuk yang dikira. Apakah dia maksud had rukuk yang dikira? Nanti kita bincang. Cuma kita perlu faham, kata Imam Nawawi dia nakal daripada kata Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Jadi sekiranya masbuk itu nak dapat bersama imam, mesti dia tahu dia telah dapat sekadar had rukuk yang dikira. Nanti kita jelaskan, tapi faham tiga dulu Dapat tak tiga tu? Baik. Maka ia sudah dikira mendapat rakaat juga. Jika tidak, maknanya kata apa? Jika dia tak dapat had rukuk yang dikira, maka ia dikira tidak mendapat rakaat. Jadi kalau tak tepati syarat pertama, kedua, tapi syarat ketiga tak tepati, maknanya tak cukup syarat ketiga.
Cukup syarat pertama, syarat kedua, tapi tak cukup syarat ketiga, dihitung juga tak dapat rakaat. Jadi dia kena cukup tiga-tiga syarat, termasuk nanti syarat keempat nanti. Jadi kalau kurang satu syarat, tidak sah juga rukuknya itu tadi, dan dihitung tak dapat rakaat. Maka masalah had rukuk yang dikira ini disandarkan kepada sebuah hadis daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan isnadnya dhaif. Apa dia? Man adraka minal jum'ati rak'atan falyusalli ilaiha ukhra fa in adrakahum julusan shalla dhuhra arba'an. Bagaimana yang dimaksudkan mesti dapat had rukuk yang dikira adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan isnad, dengan sanadnya yang dhaif. Tuan-tuan, saya sebut, kalau hadis yang sanadnya dhaif bermakna martabat hadis itu dhaif. Hadis ini bukanlah yang kita katakan tak boleh terus buat amal. Hadis ini boleh diguna pakai untuk buat amal, tapi kita gunakan hadis ni untuk kita faham maksud had rukuk yang dikira sahaja. Tapi bukan bermakna hadis ini menjadi satu hujah ataupun satu perkara yang kita pegang yang mengatakan had rukuk yang dikira inilah dalilnya. Dan kita sebut hadis dhaif tak boleh buat hujah. Kita tetap kata hadis dhaif tak boleh buat hujah. Mana kata tuan-tuan nak berhujah tak boleh, tapi kalau nak buat amal itu boleh. Ini banyak saya dah sebut dalam kuliah-kuliah saya. Baik, bermaksud sesiapa yang mendapat satu rakaat salat Jumaat, maka hendaklah ia menambah satu rakaat lagi. Tetapi jika ia mendapati mereka sedang duduk untuk rakaat kedua, maka hendaklah ia meneruskan salat itu dengan salat zuhur 4 rakaat. Ini kita akan bincang nanti insya-Allah dalam permasalahan orang yang solat Jumaat dengan imam tapi dia dapat imam pada rakaat kedua. Maka kata ulama, bila dia dapat imam pada rakaat kedua, maka lepas imam salam dia hanya perlu tambah satu rakaat saja lagi. Tetapi kalau dia tak dapat dua rakaat, berarti apa? Inilah maksud had rukuk yang dikira. Artinya apa? Dia dapati imam telah bangkit daripada rukuk dalam solat Jumaat pada rakaat kedua, maka kata ulama diniatkan, kata Imam Nawawi, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, tiga mazhab sepakat, dia kata apa? Mereka ini kena niat Jumaat tapi diperbuatnya dengan 4 rakaat seperti zuhur. Yang ini kita akan bincang insya-Allah. Tapi saya tak nak bincang sekarang dulu sebab nanti kita punya ni perbincangan tergendala. Itu saya beritahu dulu Baik. Saya menambah, kata pengarang kitab solat berjamaah ni kata apa? Saya menambah. Dalil lain, dalil tadi yang disebut oleh Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhazzab. Dalil lain ada tak? Ya, ada dalil lain yang juga disebut oleh Imam Syafi'i sendiri. Apa katanya? Dalil lain yang lebih utama menunjukkan benarnya dakwaan mengatakan dapat bersama imam sekadar had rakaat yang diharuskan. Maknanya had rakaat yang dikira lah. Bererti mendapat rakaat ialah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i pun ada sebut dalam kitabnya, dalam sebuah hadis yang mana dengan isnadnya, iaitu sanadnya, iaitu sesungguhnya Abdullah ibni Mas'ud masuk ke dalam masjid dan pada ketika itu imam sedang rukuk. Maka ia pun rukuk dan kemudian bergerak ke hadapan untuk memasuki saf dalam keadaan rukuk. Yang ini ada keadaannya. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud rukuk, kemudian lepas dia rukuk dia terus bergerak masuk sebab dia nak dapat rakaat. Ambil faham sebab Abdullah bin Mas'ud rukuk ni sebab dia nak dapat rakaat. Boleh faham? Tetapi kalau tuan-tuan cuba buat, contoh imam tengah rukuk, tuan-tuan daripada belakang terus rukuk, boleh tak? Boleh. Kemudian lepas tu masuk dalam saf, boleh tak? Boleh. Tapi kata kita berpegang dalam mazhab Syafi'i, hanya sebenarnya perbuatan itu makruh, tak dibenarkan lakukan. Makruh berarti apa? Boleh meluputkan fadilat salat berjamaah. Luput.
Luput berarti apa? Tak dapat. Solat sah tak? Solat masih sah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, begitulah yang kami katakan, sesungguhnya Zaid bin Thabit juga pernah melakukan begitu. Jadi dua sahabat yang pernah buat, Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Jadi kita ambil perbuatan Abdullah bin Mas'ud rukuk dan Zaid bin Thabit rukuk ini di luar saf, maknanya belum masuk saf lagi, di belakang di rukuk, kemudian baru dia masuk dalam saf. Ini hanya sebenarnya kita ambil dalil tentang apa? Tentang nak dapat rakaat mesti mendapatkan had rukuk yang dikira ataupun had rukuk yang diharuskan. Tetapi bukan bererti dengan perbuatan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit ini kita katakan boleh kita buat begitu. Jawapannya memang boleh buat begitu, iaitu rukuk di luar saf dan masuk kemudian. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap mengatakan makruh. Boleh faham Dah azan ke? Baik, azan dulu, nanti kita sambung. Baik, kita sambung insya-Allah. Jadi kita kata berdasarkan perbuatan sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit, kita hanya mengambil cara faham apa dia
Syarat nak dapat rakaat mesti rukuk bersama-sama imam, iaitu dengan sekadar had rukuk yang diharuskan beserta dengan tamakninah. Bukan yang kita katakan kita jadikan dalil bahawasanya rukuk di luar saf dan masuk dalam saf itu kita kata tetap juga boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi makruh. Kerana kita ada dalil atau nas yang lain kita akan bincang, tapi itu pertemuan akan datang kita akan bincang juga insya-Allah. Baik, ini kata Imam Syafi'i, kan? Ditambah lagi kata Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini adalah merupakan ulama yang banyak berjasa dalam mazhab Syafi'i dengan dia mengumpulkan dalil-dalil atau nas yang dikeluarkan oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Syafi'i. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Imam Al-Baihaqi pula dengan isnadnya menisbahkan kepada Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Jadi Imam Baihaqi pun dia kata juga dalam kitabnya, dia kata apa yang Imam Syafi'i cakap berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit, malahan Imam Baihaqi tambah lagi. Siapa dia? Dan Abi Umamah Sahal bin Hanif, dan kemudian mengatakan dan telah diriwayatkan kepada kami mengenai perkara itu daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Zubair. Jadi Imam Baihaqi pun kata sahabat yang 3 orang tadi pun pernah lakukan perkara begini. Apa dia? Rukuk di luar saf dan kemudian barulah masuk ke dalam saf. Perbuatan ini boleh dilakukan, tapi saya kata tetap hukumnya makruh. Tapi yang kita nak ambil ibrah fahamnya apa dia? Syarat nak dapat rakaat mesti mendapat had rukuk yang diharuskan. Sambung lagi. Dan yang semakna dengannya ialah hadis Abu Bakrah. Sesungguhnya ia telah masuk ke dalam masjid dan pada ketika itu Nabi SAW sedang rukuk. Maka Abu Bakrah pun rukuk tanpa masuk ke dalam saf terlebih dahulu. Ini berlaku zaman Nabi SAW. Satu ketika Abu Bakrah dia pernah salat menjadi makmum kepada Nabi SAW dan didapatinya Nabi SAW sedang rukuk. Maka Abu Bakrah pun terus rukuk di luar saf dan kemudian lepas dia rukuk dah dapat rakaat, baru dia masuk dalam saf bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Dan kemudian ia berjalan masuk ke dalam saf salat bersama para sahabat yang lain. Jadi dikata apa? Pada keseluruhannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang kita sebut dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Muhazzab tadi juga ditambah kata Imam Syafi'i berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit, dan kata Imam Al-Baihaqi berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit dan Abi Umamah Sahal bin Hanif. Maka kita kata keseluruhannya semua peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahawa mendapat rakaat dengan sebab mendapat rukuk bersama-sama imam, iaitu had rukuk yang dikira. Ini boleh anda lihat juga, tuan-tuan boleh tengok juga dalam kitab Aunul Ma'bud, iaitu kitab syarah kepada kitab Sunan Abi Dawud pada jilid yang kedua, juzuk yang ketiga, halaman 109. Jadi perkara ni tuan-tuan, dia kata apa? Tuan-tuan nak rujuk boleh rujuk dalam kitab Sunan Aunul Ma'bud dalam syarah Sunan Abi Dawud. Baik. Menyambung semula kata-kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' pada juzuk yang keempat halaman 112, maka berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Ashab. Imam Nawawi tulis dalam kitabnya Al-Majmu', dia nakalkan dengan kata Imam Asy-Syafi'i dan Al-Ashab. Tuan-tuan, Al-Ashab ni siapa? Ingat lagi tak? Siapa Al-Ashab ni? Al-Ashab ini adalah satu istilah yang diguna pakai untuk menunjukkan, Imam Nawawi gunakan istilah ni dalam kitabnya untuk menunjukkan dia nakal atau dia ambil kata-kata daripada ulama yang hidup sebelum dia, namanya Al-Ashab.
Jadi Imam Nawawi dia kata apa? Berkata Imam Syafi'i dan ulama yang hidup sebelumnya iaitu Al-Ashab, apa katanya? Jika seseorang masbuk mendapati imam sedang rukuk, lantas ia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, sama ada dia angkat dan ucap ataupun dia ucap sahaja, dan kemudian ia rukuk sekiranya masbuk itu sempat sampai kepada had rukuk yang dikira. Apa dia? Sampai mencecah kedua-dua tapak tangannya ke lututnya. Baru kita faham. Kita dengar tadi Ustaz duk sebut apa tu had rukuk dikira ni, had rukuk yang dikira ni. Maksud had rukuk yang dikira adalah telah capainya dua telapak tangan kita kepada kedua lutut kita, maka dah dapatlah had rukuk yang dikira. Tetapi yang afdalnya apa dia? Mencapai dua tapak tangan kepada kedua lutut kita dan ditegakkan tangan kita dengan tanpa dibengkokkan dan diluruskan tulang belakang kita, dan dalam keadaan kepala kita tidak menunduk atau mendongak ke atas, hanya senya ditegakkan. Ini afdal. Tapi kalau dia tak buat begitu, sah tak? Sah solatnya, kerana maksud had rukuk yang diharuskan atau had rukuk yang dikira itu adalah dua tapak tangan mencapai kepada kedua lutut. Dan sambung sikit, afdal apa lagi? Jari jemari kita dihunjurkan ke arah kiblat, bukan dibengkokkan begini. Boleh faham Yang ni pun saya dah pernah sebutkan dahulu tentang masalah ni. Sebelum imam bangkit dari had rukuk yang dikira, maka ia dikira mendapat satu rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita sebut. Jadi tuan-tuan, secara kesimpulannya apa saya boleh katakan? Saya dah sebut 3 syarat nak dapat rakaat. Apa dia? Pertama, rukuk bersama-sama imam. Kedua, tamak-ninah, iaitu berhenti seketika. Ketiga, had rukuk yang dikira. Apa maksud dia? Adalah dua tapak tangan telah mencapai kepada kedua lutut. Tetapi afdalnya apa saya sebut? Apabila dua tapak tangan telah mencapai kepada dua lutut, maka dihunjurkan jari kita pada lutut kita begini. Tapak tangan pegang lutut, jari begini ketika kita rukuk. Maka tangan kita jangan dibengkokkan begini, maka dipertegakkan. Maka apa lagi? Kedudukan tulang belakang kita juga dipertegakkan juga, jangan bengkok atau sebagainya. Kedudukan kepala bagaimana pula? Kedudukan kepala jangan didongak atau ditundukkan, tegak juga. Kedudukan kaki pun diluruskan ke arah kiblat. Inilah yang paling afdal perbuatan ketika kita sedang salat. Maka 3 syarat dah selesai. Maka saya nak jawab beberapa soalan dahulu. Saya nak jawab, ada satu soalan tentang satu masalah. Soalannya apa? Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya soalan pasal solat duduk atas kerusi? Dia kata, pakcik saya solat duduk atas kerusi, lepas rukuk dan sujud atas kerusi, sah tak solat? Pakcik saya tak boleh rukuk berdiri dan sujud ke bawah. Ada besi dekat peha, risikonya besi patah, terus tak boleh ganti besi lain, cacat seumur hidup. Doktor kata, Doktor Lim daripada Pantai Hospital. Dia saya nak mention nama doktor tersebut. Baik. Pertama saya sebut, sekiranya dia mampu berdiri, dia wajib berdiri dahulu. Kerana permasalahan diri ini adalah rukun solat bagi yang mampu. Apa maksud dia mampu berdiri? Dia boleh berjalan pergi pasar, relax je. Kena berdirilah. Kalau dengan semata-mata dia ambil dalil kaki dia masuk besi, sedangkan dia boleh jalan sempurna, maka bila dia solat dia terus duduk, ini tak boleh. Maksud apa kita kata tak mampu? Kerana dia boleh jalan sempurna.
Maka maksud dia apa? Dia kena berdiri dahulu. Maka tengok pula masalah seterusnya. Dia dah niat dan takbir seiring, ini muqaranah di antara niat dan takbir. Kemudian dia dah baca Fatihah dalam keadaan berdiri. Maka masalah dia apa? Dia tak boleh nak rukuk. Kalau dia rukuk, maka potensi besi akan patah, katanya kan. Maka pada ketika itu barulah, kata ulama, dia dibenarkan rukuk dalam keadaan dia duduk. Boleh faham? Sebab tu saya sebut, jangan jadi mazhab kerusi, solat pakat ambil kerusi. Sedangkan saya sebut, orang begini dia boleh berjalan, kaki ada besi, saya sebut, dia boleh berjalan sempurna, dia boleh pergi pasar, dia boleh masuk kereta sempurna. Maka dia tak terlepas daripada rukun berdiri. Maka apa perlu dilakukan? Dia kena berdiri dahulu selagi mana dia mampu untuk berdiri. Maka dia takbir dan niatlah dia ketika dia berdiri. Lepas daripada itu, kalau dia mampu untuk meneruskan baca Fatihah dalam keadaan berdiri, dia bacalah Fatihah dalam keadaan berdiri. Ataupun lepas dia takbir, dia dah tak mampu, dia dah menggeletar ataupun dah tak mampu, hanya senyum duduk, baru dia boleh duduk. Boleh faham? Baik, kita katalah dia mampu baca Fatihah ketika berdiri. Dia baca Fatihah ketika berdiri. Maka masalah yang berlaku pada diri dia apa? Dia tak boleh nak rukuk. Kalau dia rukuk, macam mana orang rukuk ketika selepas dia berdiri, iaitu rukuk begini, maka kata doktor akan patah besi dalam kakinya. Kalau patah besi pada kakinya, maka dia akan cacat seumur hidup. Yang ni kata ulama dipanggil mudarat yang mendatang. Maka kita boleh beringan, bermudah. Mereka kata ada keringanan bagi orang begini, maka dia dibenarkan rukuk ketika dia duduk atas kerusi. Baru dia boleh duduk atas kerusi dan rukuk atas kerusi. Kemudian dia duduk antara dua sujud atas kerusi dan dia sujud juga atas kerusi. Bagaimana keadaannya? Saya tunjuk sedikit. Ini saya sebut masalah orang ni, bukan masalah orang lain. Tuan-tuan kena faham, sebab setiap daripada individu yang mengalami masalah yang berbeza, penyelesaiannya juga berbeza. Ada orang prostat, saya sebut. Prostat pun saya sebut, kaedah dia pun lain, tak sama. Baik, maka kita kata tadi dia sakit, ada masuk besi. Katanya apa? Kalau dia rukuk, potensi besi patah. Saya tak tahulah besi tu pada peha ke, atau betis ke, atau tulang belakang. Tapi kita kata dia boleh berjalan, maka dia kena berdiri. Berdirilah dia, Allahu Akbar, sempurna. Kalau dia mampu untuk berdiri lagi, terus berdiri, jangan duduk dulu. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Habis baca Fatihah, maka lepas tu imam rukuk, katalah, maka dia pun rukuk. Nak rukuk tak boleh sebab takut besi patah. Maka kata ulama, baru dia boleh rukuk dalam keadaan duduk. Allahu Akbar, baru dia boleh rukuk dalam keadaan duduk. Walaupun dalam kitab Sabil Al-Muhtadin menyatakan bahawasanya apa dia, orang yang tak boleh sujud, maka dia kena gantikan rukuk rukuk 3 kali, 1 kali rukuk dan 2 kali sujud, maka 3 kali rukuk. Tapi masalah dia bukan tak boleh sujud. Dia tak boleh rukuk dan sujud dua-dua sekali. Maka dia akan rukuklah di atas kerusi. Tapi kena ingat, berdiri dahulu. Siapa tak berdiri tak sah solat dia. Kena ingat, berdiri dahulu, rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu Akbar, lebih rendah daripada rukuk tadi. Maka habis sempurna tu dah habis, duduk antara sujud kedua pula. Maka bila dia berdiri, Allah, kalau dia mampu berdiri, kena berdiri balik. Dia tak boleh kekal duduk atas kursi. Yang inilah yang saya sebut banyak berlaku daripada kalangan masyarakat kita, yang saya sebut mazhab kerusi. Dia memang tak berjalan, dia buat tongkat. Ya. Yang tanya ni, dia kenal. Dia memang tak boleh jalan. Dia jalan ke sini buat tongkat. Jadi dia nak tanya pasal tu lah solat. Baik. Tak apa. Tapi katanya kalau dia maksud tak boleh berjalan, apa dia? Dia atas wheelchair lah. Dia tak kuat. Dia sikit-sikit lah. Dia tak boleh jalan lagi dulu pelan. Tapi kalau dia berdiri sementara boleh tak? Boleh kejap kan? Kenalah buat berdiri sementara. Paling tidak waktu dia takbir itu dia berdiri. Lepas daripada itu kalau tak mampu dia nak duduk, silakan duduk. Tak ada masalah. Sebab nak melepaskan rukun berdiri tegak, itu je. Kan?
Sebab kita nak mendapatkan rukhsah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, kita kena pandang dari satu masalah kepada satu masalah. Satu rukun mampu buat, kena buat rukun yang mampu. Yang tak mampu baru ada keringanan di situ. Boleh faham? Jangan tak kata yang tak mampu hanya rukuk tapi berdiri mampu. Tak boleh juga. Baik, saya jawab lagi soalan tu Ada lagi? Ustaz, sekiranya datang solat, imam tengah baca tahiyat akhir, boleh tak saya masuk saf, takbir dan terus duduk? Dapat tak fadilat jamaah? Jawabnya, seorang yang dapat imam ketika imam tengah duduk tahiyat akhir, dia takbir sempurna dan dia terus duduk tahiyat akhir, maka berolehlah fadilat jamaah tapi tak beroleh fadilat rakaat. Itu sahaja. Kerana terputusnya fadilat jamaah ni bila imam sebut assalamualaikum pada huruf mim dalam kalimat dalam lafaz alaikum pada salam pertama, maka pada ketika itu barulah luput fadilat jamaah. Tapi imam tak sebut assalamualaikum lagi tuan, imam tengah duduk tahiyat akhir, takbir terus duduk tahiyat akhir, dapatlah dia fadilat jamaah, tapi tak sama macam orang lain dah dapat. Baik, sekiranya individu terkeliru antara rukun dan sunat sewaktu mula solat ikut imam, adakah ia sah sedangkan ia nyata ucap takbir sewaktu berdiri terus rukuk atau sujud ikut keadaan imam? Maksud dia apa? Orang ni kurang faham. Kan? Dia tak tahu beza antara rukun dan sunat. Baik, kalau dia tak tahu rukun dengan sunat, kata ulama, dia buat semua sekali, sah solat dia. Dia tak tahu mana rukun mana sunat, tapi dia buat semua sekali, sah solatnya. Dan dia tak berdosa. Yang kedua, ini bagi orang awam Yang kedua, dia tak tahu tapi dia tak takbiratul ihram contoh. Takbir rukuk dia buat, i'tidal dia buat, sujud dia buat, semua dia buat, tapi dia tak buat takbiratul ihram. Hanya senya kata ulama, solat dia tak sah tapi dia tak berdosa sebab dia bukan buat dengan sengaja. Maka dia wajib ulang atau qada balik solat dia balik. Boleh faham? Kalau tak cukup rukun. Sebab dia sangka, alah mungkin takbiratul ihram tu sunat kot. Sebab dia kata dia tak tahu beza antara rukun dengan sunat. Yang ketiga apa dia? Orang yang tahu beza rukun dengan sunat, dia tak buat takbiratul ihram dengan sengaja, dia berdosa dan solat dia tak sah. Itu je beza dia. Bagi orang yang tahu dengan tak tahu, dihitung berdosa atau tidak. Kalau orang yang tahu sengaja buat, tak sah dan berdosa. Wallahu alam. Saya dah selesai jawab semua soalan 3 soalan tadi. Ada soalan lagi? Saya buka insya-Allah. Baik. Kalau kita dah sakit, dia dah sakit, sebagai dia tak boleh duduk. Macam mana? Tak boleh duduk. Duduk antara dua sujud, duduk sujud. Cara dia macam mana? Duduk usul. Orang yang macam mana? Yang tak boleh tak boleh sujud. Tak boleh duduk antara dua sujud. Istilahnya apa? Orang yang tak boleh bengkok lutut atau patah lutut. Berdiri boleh tak? Berdiri boleh. Rukuk boleh. I'tidal boleh. Tak boleh apa? Sujud dan duduk antara dua sujud. Baik, saya jawab masalah ni. Ini saya ambil daripada kitab Sabil Al-Muhtadin, kitab yang dikarang oleh ulama terulung iaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala. Baik. Apa katanya? Bagi orang yang tak mampu pada dirinya itu untuk apa? Untuk sujud. Dan dia tak boleh nak patah lutut atau tak boleh nak bengkok lutut, maka apa perlu dilakukan? Pertama, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman adaan imaman adaan lillah. Tengoklah, kalau imam lah, kalau makmum lah, kalau seorang diri lah. Allahu akbar. Sempurna. Allahu akbar. Maka baca doa iftitah, Allahu akbar kabira sampai wa ana minal muslimin. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Maka dia rukuk, dia tak boleh sujud, boleh rukuk, maka dia wajib rukuk. Bagaimana? Allahu akbar. Rukuk sempurna. Jangan dia kurang atau terlebih. Yang ni kata ulama mencuri dalam sembahyang. Walaupun solat dia sah, tapi dihitung orang yang mencuri dalam sembahyang. Boleh?
Maka dia rukuk sempurna, Allahu Akbar. Rukuklah dia sempurna. I'tidal dia boleh tak? Boleh. Sami Allahu liman hamidah, dia i'tidal sempurna. Jadi masalah dia apa? Tak boleh sujud. Maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadin, dia kata gantikan sujud tadi itu dengan rukuk, tetapi rukuknya itu lebih rendah daripada rukuk yang pertama. Sami Allahu liman hamidah, maka dia sujud Allahu Akbar, lebih rendah. Tadi rukuk dia begini, maka dia lebih rendah, Allahu Akbar. Kalau dia mampu untuk buat lebih rendah. Tapi kalau dia tak mampu untuk buat lebih rendah, maka memadai dia rukuk yang pertama sama dengan rukuk yang kedua dan sama rukuk dengan yang ketiga. Samalah. Tapi kalau dia mampu rendah, maka dia buat rendah. Allahu Akbar, lebih rendah rukuknya. Lebih rendah rukuk yang kedua. Yang lebih rendah ini gantinya apa? Gantinya sujud. Lepas tu dia nak duduk antara dua sujud, maka baru Allahu Akbar. Dia duduklah antara dua sujud pada ketika itu. Kemudian sujud kedua, Allahu Akbar. Dia rukuk lagi sekali. Kemudian kalau dia berdiri, Allahu Akbar. Kalau dia duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, Allahu Akbar. Beginilah keadaan yang disebut bagi orang yang tak mampu untuk sujud atau untuk duduk antara dua sujud pada dasarnya sahaja. Tapi kalau ada masalah lain pula, itu lain cerita je. Sebab soalan Tuan Imam, dia kata tak boleh nak sujud. Boleh? Jangan dia buat bagaimana? Dia mampu rukuk tak? Dia mampu. Dia boleh rukuk? Boleh rukuk. Tapi dia macam mana? Allahu Akbar, maka dia pun Allahu Akbar. Terus rukuk atas kursi. Yang ni boleh mengakibatkan terjejasnya kesahihan salatnya kerana tak menepati syarat. Ataupun bagaimana? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini pun perlu diambil perhatian. Jadi macam mana? Tengok keadaan dia. Sebab tu orang yang masalah begini, saya katakan saya kena tanya dulu masalah dia daripada A sampai Z. Kan? Berarti masalah A sampai Z ni apa dia? Cerita dia. Dia kena cerita habis-habis apa yang dia tak boleh. Jangan dia cerita separuh-separuh. Kalau dia cerita separuh-separuh, itu yang jadikan masalah dia akan jadi tergantung. Boleh faham? Okey, boleh? Okey, ada soalan lagi? Jadi perbuatan tu setiap rakaat kena macam tu semua. Ya, setiap rakaat begitu. Maksudnya yang pertama lepas tu dia terus duduk apa yang tu tak boleh kan? Bangun perbuatan yang seperti itu sampai tahiyat akhir. Ya, sampailah kepada tahiyat akhir. Ya, duduk antara dua sujud dan segala bentuk duduk itu atas kerusi. Itu sahaja. Sama ada duduk antara dua sujud, sama ada duduk istirahah, sama ada duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, maka baru dibenarkan duduk atas kerusi. Kerana hanya senya duduk itu adalah sebagai alat bagi membantu dia untuk duduk. Salat sunat, dia afdal duduk boleh, berdiri boleh. Paling afdal berdirilah. Tapi lebih baik daripada dia duduk atas kerusi, dia duduk dekat atas lantai, itu lagi baik. Atas kerusi lah. Itu dia, boleh faham Melunjur pun boleh. Kata ulama, kalau duduk yang paling afdal, duduk iftirash, paling afdal. Bagi orang yang tak mampu nak berdiri, dia nak solat duduk, dia duduk iftirash. Duduk iftirash ni macam mana? Satu kaki pacak, satu kaki silang. Ini duduk iftirash, paling afdal. Kalau tak mampu, duduk iaitu dua-dua kaki pacak, punggung duduk atas tumit belakang. Yang ni pun tuan-tuan dah nampak ni. Kalau tak mampu, duduklah iqra'. Iqra' macam mana? Satu kaki silang, dua-dua kaki silang dan punggung kita duduk atas kaki.
Duduk iqaat ni ada dua cara. Satu yang duduk yang boleh, satu duduk yang makruh. Yang satu lagi ni makruh. Apa dia? Dia duduk dua-dua kaki silang tapi punggung ni atas lantai. Ini duduk seperti anjing kata ulama. Makruh. Ini makruh. Boleh faham? Kalau dia tak mampu nak buat duduk iftirash, duduk yang tadi saya sebut 3 kali duduk, 3 bentuk duduk tu, yang bukan duduk yang keempat 3 bentuk duduk tadi tu, maka pada ketika itu dia hanya mampu duduk bersila, bersilalah dia yang mampu. Duduk melunjur, melunjurlah dia yang mampu. Tapi kalau nak ikut peraturan duduk yang baik, kena ikut peraturan yang disebut oleh para ulama tadi. Boleh? Ada soalan lagi? Kalau tak boleh bengkok, melunjur sahajalah. Imam tengah rukuk, makmum sampai nak Ya. jadi dia pun ikut rukuk tu lah. Kalau rukuk dia pun jalan. Kira kan? Boleh juga, tak ada masalah. Tengah rukuk pun boleh berjalan. Boleh. Sebab berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Tapi kita sebut dalam mazhab Syafi'i perbuatan itu adalah sebab apa makruh? Sebab menyendiri dalam kita solat dengan tanpa memasuki dalam saf dahulu. Hukum duduk seorang-seorang dekat belakang dalam solat berjamaah hukumnya makruh. Sebab tu dikata perbuatan tadi boleh tapi makruh. Makruh apa dia? Luput fadilat jamaah. Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa mungkin cukup sekadar itu sahaja. Tak habis lagi ni. Ada syarat keempat saya belum bincang lagi. Baru 3 syarat je. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya akhir, saya ada sedikit je makluman, boleh Pertama, tuan-tuan yang berminat nak beli sabun basuh, nanti boleh jumpa dengan saya punya pembantu nanti dekat luar. Boleh ambil lah 1 tong RM30. Tong 10 liter tu sebab saya baru order, alhamdulillah baru order 100 tong baru ni. Kemudian siapa yang nakkan kapsul urat saraf tu, ubat urat saraf tu nanti boleh ambil juga, harganya satu botol RM35. Kemudian kami bagi pihak pondok alhamdulillah baru sahaja nak melancarkan satu program, iaitu program apa dia, kita nak jual produk kopiah pondok. Kopiah putih pondok. Tepi tu ada logo pondok, insya-Allah. Kami akan sulam sama ada logo atau tulisan, nanti kita akan beritahu lah. Tapi kita akan ambil material kopiah yang tebal sedikit, insya-Allah. Harga belum tahu lagi. Tu dia. Harga belum tahu lagi. Wallahu alam, saya tak tahu, tapi saya akan cuba yang terbaik. Mungkin tebal dan kita pakai sulam. Saya tak pakai chop. Kerana kalau pakai chop ni dia lebih murah sikit. Kalau chop memang murah lah. Itu di atasnya merah ke? Ya? Tak, saya ambil semua putih. Saya tak nak ambil ada cok warna-warna lain. Kalau nak yang tu mungkin kena order lain lah. Saya ambil semua putih, kemudian ada sama ada logo atau tulisan. InsyaAllah nanti itu pun nak order pun saya sebut kena minimum 100 unit. Baru saya boleh order daripada pembekal tu. Jadi saya akan kumpul order dulu. Kalau dah confirm nanti dah dapat design betul semua, saya akan beritahu insyaAllah. Harga pun saya akan beritahu. Harga kena tengoklah menurut kepada harga semasa ataupun harga jualan yang pihak syarikat dah tetapkan lah. Baik, yang seterusnya mungkin tuan-tuan ada tengok dalam FB ataupun page saya atau page pondok lah. Saya ada sebut kat situ, kami bagi pihak pondok sekarang ni dalam proses nak meneruskan pembangunan pondok. Yang mana dalam lampiran tu dikata 250,000 fasa pertama, 500,000 fasa kedua. Tapi daripada jumlah tersebut kami sekarang ni memerlukan wang ini secara cepat, iaitu RM10,000 dahulu. Saya dah pernah sebut dah, RM10,000 dahulu yang kami sebut, yang kami minta, kami mohon untuk dapatlah tuan-tuan dan perempuan bantu kami secara segera. Iaitu 10,000 ini sahaja cukup untuk pembersihan tanah wakaf, iaitu sekitar 1.08 ekar dan reserve jalan 20 kaki lebar dan panjang saya tak tahu sebab tanah pondok belakang.
Satu ekar lebih depan tanah puakaf tu dia nak tanah depan, dan 1 ekar lebih belakang baru tanah pondok. Jadi kami nak ke belakang kena buat laluan, iaitu laluan reserve jalan 20 kaki tu kena bersihkan dahulu, termasuk bersih jalan dengan bersihkan sawit. Sawit tak silap saya lebih kurang ada 60 batang. 60 batang. 1 ekar biasa 40 batang termasuk reserve jalan lagi. 60 batang sawit, satu sawit dia tumbang siap semua RM70. Siap tumbang dengan akar sekali dengan dikumpul RM70. Kalilah dah itu saja RM4,000 lebih. Tak termasuk kami nak buang sisa tu keluar. Nak buang sisa tu keluar, jadi saya anggarkan RM10,000 untuk proses bersihkan tanah dan bawa keluar balik. Kemudian selesai proses itu sahaja, baru kita akan masuk fasa seterusnya, tambak tanah, iaitu saya sebut kami pihak pondok akan tambak tanah paling kurang tanah merah 4 kaki tinggi, kerana kedudukan tanah agak curam ke bawah. Kalau tuan-tuan berminat nak tengok, saya bawa insya-Allah. Saya bawa insya-Allah. Kami duduk di tanah tu dilapis tambak Sungai Kelambu. Memang agak ke dalam, daripada jalan tu agak jauh. Jadi 4 kaki saya akan tambak, dan lepas 4 kaki tu kita akan tengok dalam masa setahun, kalau rasa perlu tambak kita akan tambak lagi. Sampai dah padat baru kita masuk kasaran insya-Allah. Kasaran, habis kasaran barulah terus kita buat pembinaan insya-Allah secara berperingkat. Tapi itu kalau tengok fasa pertama 250,000, fasa kedua 500,000, itu pun belum cukup, kerana anggaran kos yang saya boleh kira keseluruhan untuk siap semua pembangunan RM2 juta paling kurang. Memang betul. Tanah 1 ekar lebih, sebab ada kita nak buat surau asrama lelaki, asrama perempuan. Sebab saya ada nak buat akan datang insya-Allah hafiz untuk lelaki, hafizah untuk perempuan. Serentak kita buat satu tempat, dan tempat pengajian dewasa juga satu tempat. Jadi satu pusat di situ. Sebab tu anggaran kos RM2 juta paling kurang. Tu kalau tuan-tuan dan perempuan ada grup-grup tim-tim ke yang kuat-kuat dananya ni nak bantu, silakan. Alhamdulillah, kami sangat setujulah, kami sangat bersyukur sangat. Yang tuan-tuan sumbang daripada tabung itu lebih kepada pengurusan. Tuan-tuan sumbang tiap-tiap bulan 100 yang sebut program pinjaman tetap, itu lebih kepada pengurusan pondok 1 bulan. 1 bulan pondok makan kos berapa banyak? RM11,000, iaitu untuk pengurusan sahaja. Itu sahaja yang saya boleh berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datangnya daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil, wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، وخصوصا الوباء فيروس كورونا، والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.